Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'akum ala hadzal khairil azim. Alladzi jama'allahu alaihi ahlus sawabiq. Mimman sabaqa lahu min indihi ta'ala sawabiqus sa'adah. Wa qadat iradatuhu lahum bil khairat likulli minhum fi ma'ashihi wa fi ma'adih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita merafakkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuliah online pada membicarakan tentang tashkhisul ummatil Muhammadiyah, iaitu diagnosis umat akhir zaman, yang mana diagnosis umat akhir zaman ini salah satu daripada perbicaraan di dalam ilmu fiqh tahawulat ataupun yang disebutkan sebagai fiqh akhir zaman. Pada malam ini insya-Allah kita akan mengupas satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan masalah ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayusibu ummati fi akhir zaman bala'un syadidun min sultanihim." Akan menimpa kepada umat aku di akhir zaman bala yang tersangat dahsyat. Bala ini berpunca daripada min sultanihim, daripada sultan mereka. La yanju minhu, tidak akan berjaya mereka ini daripada bala illa, melainkan rajulun arafa dinallah, lelaki yang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala bilisanihi, dengan lisannya, wa yadihi, dan dengan tangannya, wa qalbihi, dan dengan hatinya. Fadzalikal ladzi sabaqat lahu as-sawabiq. Mereka ini telah ditetapkan berada di peringkat yang pertama di dalam umat Muhammad sejak daripada azali lagi. Kelompok yang kedua berjaya daripada fitnah akhir zaman, iaitu warajulun arafa dinallah, lelaki yang mengenal agama Allah Ta'ala, fasaddaqa bih, dan dia membenarkannya, walil awwali alaihi sabiqah, dan yang pertama mendahului yang kedua. Dan kelompok yang ketiga yang berjaya daripada ujian di akhir zaman ini, iaitu warajulun arafa dinallah, lelaki yang mengenal agama Allah Ta'ala, fasakat, maka dia diam. Fa in ra'a man ya'malu bi khairin, maka sekiranya dia melihat orang yang berbuat kebaikan, ahabbahu alaih, dia cinta kepada kebaikan tersebut. Wa in ra'a man ya'malu bi batilin, dan sekiranya dia melihat orang berbuat kebatilan, abghadahu alaih, maka dia membenci kebatilan tersebut. Fadzalikal ladzi yanju ala ibtanih, maka yang demikian itu berjaya kerana menyembunyikan makrifat mereka ini. Baik, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita nak mengupas tentang hadis ini, maka suka untuk saya memberikan satu analogi untuk kita nak faham apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam ini hadis. Contohnya bagaimana? Iaitu apabila kita sakit, ditimpa kesakitan, ada muskilah, ada problem pada tubuh kita, maka kita untuk kita nak mengubati penyakit kita, maka kita pergi ke hospital ataupun ke klinik untuk berjumpa tabib ataupun doktor. Maka apabila kita berhadapan dengan doktor, maka yang pertama sekali ialah ditanya oleh doktor ialah, apa sebab engkau datang sini? Kau datang sini buat apa? Maka kita akan bagi tahu kepada doktor, aku datang sini ni sebab aku rasa pening-pening, malam-malam aku rasa pening, aku tak boleh tidur. Aku rasa jantung aku ni berdegup dalam keadaan yang cepat. Aku berasa diri aku ni lemah, aku berasa gini.
kita akan menceritakan masalah kita kepada doktor tersebut. Maka doktor, apabila kita menceritakan masalah kita kepada doktor, maka doktor akan membuat pemeriksaan kepada tubuh kita. Doktor akan buat pemeriksaan kepada tubuh kita. Doktor nak cek apakah punca kepada penyakit kita ni. Setelah daripada kita bentangkan kepada doktor, masalah penyakit kita ini kaza wa kaza. Kemudian setelah doktor melakukan pemeriksaan, apa doktor buat? Doktor akan memberikan kepada kita ini sebagai pesakit ubat. Memberikan kepada kita pesakit ubat. Ubat kepada punca kepada penyakit kita. Baik. Jadi, daripada analogi ini kita dapat faham bahawasanya apabila kita jumpa doktor, kita akan ceritakan kepada doktor problem kita. Setelah daripada kita menceritakan kepada doktor problem kita, doktor akan melakukan diagnosis, akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan punca kepada penyakit kita. Maka setelah doktor melakukan pemeriksaan dan mengenal pasti punca penyakit kita daripada problem yang kita bagi tahu kepada doktor, yang ketiga iaitu doktor akan memberikan ubat ataupun solusi. Baik, jadi dalam masalah akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman yang menceritakan tentang masalah ummah, Nabi secara ghalabiyahnya, Nabi akan menceritakan problem, menceritakan muskilah. Kemudian Nabi SAW akan menceritakan tashkhisul muskilah, punca penyakit, diagnosis kepada punca penyakit. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan memberikan jalan keluar, solusi ataupun ubat kepada masalah yang kita hadapi. Sebagaimana analogi yang saya bagi. Kalau kita sakit, kita akan ceritakan problem kepada doktor. Pertama. Yang kedua, doktor akan melakukan diagnosis, pemeriksaan. Yang ketiga, doktor akan bagi ubat. Maka dalam hadis ini, dapat kita fahami. Tiga perkara ini ada di dalam hadis ini. Yang pertama, masalah. Masalah. Yang kedua, diagnosis masalah. Yang ketiga iaitu jalan keluar daripada masalah. Apa masalah yang kita dapat faham daripada hadis ini? Iaitu Nabi SAW menyatakan, sayusibu ummati fi akhir zaman bala'un syadidun. Akan menimpa kepada umat aku, yakni umat Muhammad SAW di akhir zaman bala'un syadidun, bala ujian yang sangat-sangat dahsyat. Nabi SAW menggunakan lafaz syadid. Kalau kita mengaji dalam ilmu lughah, syadid ini dipanggil sebagai sirah al-mubalaghah. Iaitu suatu sifat yang bersangat-sangatan. Satu sirah yang menunjukkan ketelampauan. Yakni akan menimpa kepada umat aku di akhir zaman ujian yang tersangat dahsyat. Ujian ini akan mengenai seluruh mazahirul hayah. Sawa'an kana fi siyasah, atau fi hayatil ijtimaiyah, atau fi ahwalin nas. Ujian ini akan menimpa kepada umat ini sama ada daripada seluruh sudut kehidupan manusia. Baik dari segi politik, ataupun pendidikan, ataupun kehidupan kemasyarakatan, ataupun dari segi kehidupan manusia. Ini sebagai bala. Bala. Nabi SAW telah mengkhabarkan apa yang akan berlaku kepada umat Muhammad. Kerana tuan-tuan, bila kita mengkaji hadis akhir zaman, kita akan mendapati banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku mutaakhir ini sudah diberitahu oleh Nabi SAW. Nabi tak tinggalkan umat tuan-tuan dalam keadaan sehelai sepinggang. Dalam keadaan ditinggalkan dengan tidak mengetahui apa yang akan berlaku kepada dia, kepada umat ini. Nabi tak tinggalkan umat ni dalam keadaan sehelai sepinggan. Nabi memberitahu apa yang akan berlaku kepada para sahabat supaya para sahabat itu mengkhabarkan kepada umat-umat yang terkemudian. Tentang apa? Tentang masalah umat akhir zaman. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi memberitahu akan menimpa kepada umat aku bala yang tersangat dahsyat. Bala yang tersangat dahsyat yang kita timpa sekarang ini.
Baik dari segi kita kata COVID-19. Hatta COVID-19 ini telah diberitahu oleh Nabi SAW di dalam hadis akhir zaman. Apa kata Nabi SAW tentang COVID-19? Iaitu Nabi kata, lam tazhar al-fahishah fi qawmin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihimullah at-ta'un wal awja' allati lam takun qad madat fi aslafihim. Tidak akan menimpa lam tazhar al-fahishah. Tidak akan zahir fahishah, kekejian fi qaumin qattun, di dalam satu-satu kaum, satu-satu ummah, satu-satu bangsa, hatta yu'linu biha, sehingga tengok, perhatikan fokus apa yang Nabi kata, sehingga kekejian itu, kemungkaran itu diiklankan. Fahishah dizahirkan pada satu-satu kaum, kemudian fahishah, kekejian, kemungkaran itu diiklankan. Maka kalau kita nak tasawur, nak bagi gambaran di zaman kita, apakah fahishah, kekejian yang diiklankan? Cuba kita tengok dengan mata kepala kita. Apa yang ada di wasailul i'lam, berada di media sosial, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube. Perkara-perkara mungkar itu dipublishkan, dipamerkan, diiklankan. Dan dilihat kemungkaran ini oleh seluruh kebanyakan manusia melihat kekejian ini. Melihat, kita kata, maksiat itu diiklankan, dizahirkan dalam keadaan berbangga-bangga, kemudian diiklankan dengan tidak rasa bersalah. Kata Nabi, lam tazhar al-fahishah fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihimullah at-ta'un wal awja' allati lam takun qad madat fi aslafihim. Kalau begitu, kalau kekejian itu dizahirkan kemudian diiklankan, tunggulah Allah Ta'ala akan timpakan kepada kaum tersebut penyakit ta'un dan penyakit al-awja', penyakit-penyakit allati lam takun qad madat fi aslafihim, penyakit yang tidak pernah dikenali oleh orang-orang dahulu. Adakah COVID-19 ini adalah penyakit yang umat as-sabiqin, umat-umat masyarakat generasi terdahulu mengenali penyakit ini? La, tidak. Jadi COVID-19 ini termasuk di dalam hadis ini. Jadi kita tengok bahawasanya tidak ada satu pun benda yang berlaku kepada umat Muhammad kecuali benda itu dikhabarkan oleh Nabi. Satu hadis, saya nak petik satu hadis daripada Amri bin Akhtab al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amri bin Akhtab mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Kami para sahabat sembahyang bersama-sama dengan Nabi sembahyang subuh. Kemudian selepas sembahyang subuh, summa sa'idal mimbara. Kemudian Nabi naik atas mimbar. Summa fakhatabana. Kemudian Nabi khutbah kepada kami hatta hadaratiz zuhr. Sehinggalah tibanya waktu zuhur. Daripada subuh Nabi khutbah kepada kami sampai subuh. Sampai zuhur. Daripada subuh tadi, Nabi sembahyang subuh dengan para sahabat, Nabi khutbah kepada para sahabat sehingga tiba waktu zuhur. Summa nazal fa shalla. Kemudian Nabi turun daripada mimbar dan Nabi sembahyang. Summa sa'idal mimbara fa khatabana hatta hadratil asr. Kemudian Nabi naik kembali atas mimbar. Selesai sembahyang subuh, sembahyang zuhur, Nabi naik atas mimbar, Nabi khutbah kepada kami sehinggalah tiba waktu asar. Masya Allah, tabarakallah. Daripada subuh sampai zuhur. Daripada zuhur sampai asar. Summa nazal. Kemudian Nabi turun. Fasalla. Nabi sembahyang. Fasa'ida. Summa sa'ida. Nabi naik atas mimbar balik. Fakhatabana hatta gharabatis syams. Kemudian Nabi khutbah kepada kami, para sahabat, sehingga tenggelamnya matahari. Allah, Allah, Allah. Tengok. Nabi, dia punya himmah, dia punya semangat nak menceritakan sesuatu itu. Nabi cerita daripada subuh sampailah sampailah maghrib, sampai tenggelam matahari. Nabi berhenti sembahyang je. Maksudnya apa? Maksudnya benda ni muhim, benda ni penting.
Benda ni perbicaraan yang besar bagi umat ini. Kalau tak, Nabi akan ceritakan dalam hisah-hisah tertentu, pelajaran-pelajaran tertentu. Tapi ini Nabi cerita daripada subuh sampailah waktu maghrib. Apa yang Nabi cerita? Apa yang Nabi cerita? Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun. Nabi menceritakan kepada kami apa yang telah berlaku. Yang ini sebelum daripada umat Muhammad hinggalah kepada Nabi Adam. Nabi cerita benda-benda yang telah berlaku, wa bima huwa kainun, dan apa yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Fa'alamuna ahfazuna, orang yang paling cerdik dalam kalangan kami, orang yang paling alim dalam kalangan kami ialah orang yang telah menghafal hadis-hadis Nabi yang menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut. Nabi cerita tahawul, perubahan-perubahan yang akan berlaku kepada umat yang akan datang sehinggalah berlakunya hari kiamat. Nabi cerita tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nabi cerita peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nabi cerita detail kepada para sahabat. Maksudnya apa? Maksudnya benda ni penting. Benda ni penting. Sehingga nama-nama orang yang melakukan fitnah, yang melakukan kerosakan, yang telah yang membuat provokasi dan penyebaran ataupun penyemarak murawijal fitan kepada umat Muhammad, diceritakan siapa dia, siapa ayah dia, siapa kabilah dia. Sehingga dalam satu hadis Nabi sallallahu dalam satu hadis Huzaifah Al-Yamani mengatakan, wallah ma taraka Rasulullah, wallah la adri anas ya ashabi am tanasaw. Demi Allah, ini bukan perkataan Abu Hurairah, ini bukan perkataan Huzaifah, ini perkataan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata, wallah ma la adri anas ya ashabi am tanasaw. Demi Allah, aku tidak tahu sama ada sahabat aku ini benar-benar terlupa ataupun buat terlupa. Wallah, demi Allah, ini sumpah. Ini sumpah daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallah ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaidin fitnah illa man ma'ahu thalathah mi'ah fasaidan illa qad sammahu lana bismihi wa bismi abihi wa bismi qabilatihi. Demi Allah, kata Abu Hurairah, Nabi tidak meninggalkan kami, yang tidak meninggalkan umat, kecuali Nabi bagi tahu kepada kami nama 300 orang yang melakukan fitnah, kepala-kepala dia. Nabi bagi tahu. Qad sammahu lana, Nabi bagi tahu nama dia, bismihi, nama dia, wa bismi abihi, nama ayah dia, wa bismi qabilatihi, dan nama kabilah dia. Nabi cerita detail tentang peristiwa ataupun orang yang melakukan fitnah di akhir zaman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini problem kita. Dalam hari ini Nabi menceritakan problem yang akan berlaku kepada umat Muhammad. Sayusibu ummati fi akhir zaman bala'un syadidun. Akan menimpa kepada umat aku di akhir zaman bala ujian yang tersangat dahsyat. Baik, problem ini, muskilah ini berpunca daripada siapa? Berpunca, dia mesti dari punca. Sebagaimana tadi kita bagi analogi untuk kita nak faham hadis ini. Kalau kita sakit, dah ada sakit di tubuh-tubuh kita, kita pergi jumpa doktor. Doktor akan tanya, kau datang sini buat apa? Sakit apa? Kita cerita problem kita. Kita cerita masalah kita. Kemudian, doktor akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apa punca penyakit kita. Jadi dalam hadis ini, Nabi menentukan punca kepada penyakit akhir zaman. Menentukan punca penyakit akhir zaman. Baik, jadi punca bala di akhir zaman ni daripada siapa? Min sultanihim. Dalam hadis ni Nabi sebut daripada sultan mereka. Indana salatin fi biladina fi Malaysia. Kita di negara kita ada sultan, ada agun. Kita kalau di Malaysia ada agun, kalau Selangor ada sultan. Dan sultan negeri. Jadi semua masalah ini berpunca daripada sultan kita. Ajib. Kalau kita faham dengan makna al-mutabadiru minhu, makna yang segera faham. La hudurul kalam min Nabi. Jangan kita nak cepat-cepat nak faham hadis Nabi ni.
Dengan makna literal. Dia ada maksud. Sultan di sini apa? Sultan di sini ialah apa? Sultan di sini, iaitu kata Dr. Umar Barus, hafizahullah ta'ala, guru saya, dia kata sultan dia dimaksudkan di dalam hadis ini, huna maksud bisultan ma ta'ishu hadhil ummah al-muhammadiyah min sira'in ala siyasah. Tidak akan berlaku, tidak, yang dimaksudkan sultan di sini iaitu tidak berlaku krisis dalam kalangan umat Muhammad kecuali berpunca daripada krisis ke politik, politik sultan kerana merebut kekuasaan. Kerana merebut kekuasaan ataupun politik, au manusammiha bisira'i siyasi, ataupun yang kita namakan dengan krisis politik. Krisis politik ini menyebabkan berlakunya bala kepada umat akhir zaman. Baik politik ini politik antarabangsa ataupun politik tempatan ataupun politik para intelektual. Baik sultanul alam ataupun sultanul hukam ataupun sultanul ilm. Sultanul alam maksudnya apa? Politik antarabangsa ataupun yang disebutkan sebagai geopolitik. Rusia, Amerika, China berbalah antara satu sama lain, mereka melakukan perang proksi. Perang proksi menyebabkan umat-umat ataupun masyarakat dunia tertindas, dizalimi, ditimpa bala disebabkan mereka-mereka ini. Hatta COVID-19 pun boleh jadi, tidak secara jazam kita katakan daripada mereka, tapi boleh jadi COVID-19 ini adalah daripada mereka, daripada musanna'ah, daripada ciptaan mereka, mereka yang cipta COVID dan mereka yang menciptakan vaksin. Boleh jadi. Walaysa biba'idin an takuna hadzal amrad al-musanna'ah bita'ammud bi'aidi anasir syar fil alam li asbab siyasah atau iqtisadiyah atau abathiyah. Dan tidaklah mustahil untuk kita kata, ini perkataan daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Dia kata tidak mustahil untuk kita katakan bahawasanya al-amrad al-musanna'ah, penyakit-penyakit yang lam takun qad madat fi aslafihim, penyakit-penyakit yang tidak pernah dikenali oleh orang-orang dahulu, diciptakan secara sengaja bi'aidi anasir syar fil alam, oleh tangan-tangan jahat di dunia ini, li asbabis siyasah, kerana faktor politik, politik antarabangsa, atau iktisadiyah, ataupun ekonomi, perang ekonomi, atau abathiyah, ataupun eksperimen yang tidak bertanggungjawab. Jadi punca, ini Nabi SAW sebut, punca kepada bala akhir zaman ini min sultanihim, daripada sultan mereka. Sultan di sini iaitu masalah sultah atau sira'is siyasi, politik. Baik. Jadi bala-bala yang kita tengok sekarang ni di negara kita ataupun di dunia ini berpunca daripada krisis politik. Baik yang memerintah ataupun yang nak mendapatkan pemerintahan. Boleh jadi. Semua ini keberangkalian benda ini terjadi disebabkan faktor-faktor ini. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah sendiri pun, benda yang pertama yang Allah Ta'ala cabut daripada umat Muhammad ialah tentang kekuasaan. Naqdul hukum, dicabut tentang kekuasaan, tentang politik, tentang pemerintahan. Dicabut daripada umat Muhammad. Kata Nabi SAW, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan. Akan dicabut daripada Islam ikatan itu, ikatan Islam ini akan dicabut. Islam ni ibarat daripada banyaknya ikatan. Ikatan berkenaan dengan politik, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan ketamadunan, berkaitan dengan solat, berkaitan dengan zakat. Islam ni seolah-olah banyak ikatan. Tapi akan dicabut ikatan Islam itu satu persatu. Sikit-sikit. Allah Ta'ala akan cabut di akhir zaman. Fakullaman taqadat urwatan. Apabila yang satu ni dicabut, tashabbatan nasu billati taliha. Manusia akan berpegang kepada ikatan yang belum lagi tercabut. Bila yang satu lagi tercabut dah terungkai, manusia akan berpegang, berpaut kepada ikatan yang belum lagi tercabut. Awwaluhunna, benda pertama yang dicabut daripada umat Muhammad, ikatan pertama yang dicabut daripada umat Muhammad,
naqdal hukum, iaitu ikatan berkenaan dengan pemerintahan. Wa akhiruhunna, dan yang akhir sekali dicabut ialah naqdus salah, as-salah, dicabut tentang ikatan sembahyang. Bukan maksud sembahyang ni salah, politik ni salah, tak. Tapi dicabut roh daripada politik, daripada Islam. Sehingga ada orang sembahyang tapi tidak amanah. Sehingga ada orang yang memerintah tapi tidak adil. Contoh kita tengok, benda pertama dicabut ni, kita tengok adalah sejarah. Sejarah Islam selepas daripada kewafatan Nabi, berlaku peristiwa iaitu pembunuhan Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Osman ini dibunuh kerana krisis politik oleh orang-orang yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan Sayyidina Osman. Sebab tu Nabi kata, awwalul fitani qatlu Osman. Permulaan fitnah dalam kalangan umat Muhammad ini iaitu dengan terbunuhnya Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu, khalifah Islam yang ketiga. Yang digelar Sayyidina Osman juga ialah Dzun-Nurain. Orang yang mempunyai dua cahaya. Kerana apa? Kerana pemilik dua cahaya ini, Osman ini, menikah dengan dua orang anak Nabi, iaitu Ruqayyah dan Ummul Kulsum. Dia terbunuh kerana kelompok-kelompok yang digelar sebagai pemberontak ataupun buruh tidak berpuas hati dengan pemerintahan Sayyidina Osman, kerana mereka ini termakan dengan provokasi ataupun fitnah yang disebarkan, gosip yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Baik. Jadi, la yanju minhu, tidak akan berjaya mereka ini, umat Muhammad ini daripada fitnah, daripada semua fitnah, illa, melainkan. Ini Nabi SAW nak sebut jalan keluar daripada masalah fitnah di akhir zaman. Bagaimana untuk kita nak keluar daripada fitnah akhir zaman ini? Bagaimana kita nak bertaamul, berinteraksi dengan fitnah akhir zaman ini? Yang pertama, Nabi kata, rajulun arafa dinallah. Lelaki yang selamat di akhir zaman ini, kaum yang terselamat daripada akhir zaman ini, iaitu lelaki yang mengenal agama Allah Ta'ala. Rajulun arafa dinallah. Bilisanihi, dengan lisannya. Wayadihi, dengan tangannya. Wa qalbihi, dengan hatinya. Mereka ini mendapat tempat yang pertama dalam maratib ummah Muhammad. Dalam peringkat kedudukan umat Muhammad, orang ini berada di peringkat yang pertama. Dan orang yang kedua berjaya ialah warajulun arafa dinallah, lelaki yang mengenal agama Allah, fasaddaqa bih, dan dia membenarkannya. Walil awwali alaihi sabiqah. Yang pertama ini mendahului yang kedua. Yang ketiga, warajulun arafa dinallah fasakat, lelaki yang mengenal agama Allah Ta'ala tetapi dia diam. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini, tuan-tuan, ada sifat persamaan dalam ketiga peringkat ini. Ataupun ini disebut sebagai sifatul mushtarakah. Sifat persamaan. Walaupun maratib ataupun peringkat-peringkat kedudukan mereka di dalam umat Muhammad ini berbeza. Ada yang pertama, ada duduk ranking yang pertama, ada duduk ranking yang kedua, ada duduk ranking yang ketiga. Tapi mereka ada sifat persamaan. Persamaannya bagaimana? Iaitu dalam hadis disebut rajulun arafa dinallah wa rajulun arafa dinallah wa rajulun arafa dinallah. Lelaki yang mengenal agama Allah Ta'ala. Baik. Jadi di sini kita dapat faham kalimah arafa dinallah itu adalah kelompok yang berjaya daripada bala akhir zaman ialah dengan ilim. Sebab disebutkan arafa ay bima'rifah. Awwalut tariq lin najah bima'rifatid din. Awal-awal jalan untuk berjaya daripada awalut tariq lin najah. Daripada awal-awal jalan untuk berjaya min fitnatil akhir zaman, daripada fitnah akhir zaman ialah dengan ma'rifatid din Allah, dengan mengenal agama Allah Ta'ala. Ma'rifah. Ma'rifah ay al-ilm, dengan berilmu, dengan adanya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang din Allah. Tentang agama Allah Ta'ala.
Ilmu tentang din Allah, agama Allah Subhanahu Wa Taala ialah kaum yang berjaya daripada akhir zaman, daripada fitnah, daripada bala, iaitu dengan berilmu. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW disebut, "Idza zaharatil fitan wa subba ashabi." Apabila telah zahirnya fitnah. Tengok Nabi sebut, apabila telah zahirnya fitnah wa subba ashabi, dan dicela sahabat aku. Atau dalam riwayat yang lain Nabi sebut, "Idza la'ana akhiru hadhil ummah awwaluha." Apabila telah melaknat orang-orang terkemudian akan orang-orang terdahulu daripada ummah ini, Nabi kata, "Faman kana indahu ilmun." Maka barang siapa yang ada padanya ilmu, fal yuzhirhu, maka hendaklah dizahirkan. Siapa yang ada padanya ilmu, ketika mana? Ketika mana berlakunya perubahan, terzahirnya, tersebarnya fitnah, dicela para sahabat Nabi dan orang-orang yang terkemudian melaknat orang-orang dahulu, maka bila sampai marhalah tersebut, waktu tersebut, maka barang siapa yang ada padanya ilmu, maka hendaklah dizahirkan. Nabi sebut dengan ilmu. Ilmu hendaklah dizahirkan. Faman kana indahu ilmun falyuzhirhu fa inna katimal ilmi yawma idzin ka katima ma unzila ala Muhammad. Kerana sesungguhnya sesiapa yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut, sebagaimana dia menyembunyikan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ilmu, berilmu tentang apa? Matematik ke, fizik ke, biologi ke? Tak. Berilmu tentang din Allah, tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ialah jalan tariqah untuk kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Apakah din Allah? Apakah yang dimasukkan dengan din Allah? Berilmu tentang din Allah, agama Allah Taala. Bagaimana kita nak faham din Allah? Apakah definisi, ta'rif din Allah? Orang kata din Allah itu al-istislam wal-inqiyad bima ja'a bihi Nabi. Dan banyak lagi ta'rifan din Allah. Tapi Nabi SAW sendiri yang memperkenalkan kepada umat Muhammad tentang makna din Allah. Nabi yang sendiri yang mentarifkan, yang mendefinisikan agama Allah Ta'ala. Di mana kita boleh cari ta'rifan Nabi tentang din Allah? Di dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, hadis yang kedua, kalau kita buka hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 2, dipanggil hadis Jibril. Jibril mai jumpa Nabi, bertanyakan tentang 4 soalan berkenaan dengan iman, Islam, ihsan dan ilmu bi alamatis sa'ah. Dan dijawab semua pertanyaan Jibril kepada Nabi, Nabi jawab semua. Kemudian Jibril pergi. Setelah daripada dia puas dengar jawapan daripada Nabi, Jibril ni pergi. Kemudian Nabi tanya kepada Umar yang ketika itu bersama dengan Nabi, "Atadri manis sa'il?" Apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Maka kata Nabi, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum." Kerana sesungguhnya Jibril telah datang kepada kalian semua untuk mengajarkan kepada kalian semua tentang urusan agama kalian, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kalian. Maka din Allah di sini kata ulama iaitu iman, Islam, ihsan dan ilmu tentang hari kiamat. Maka untuk kita nak berjaya daripada fitnah akhir zaman ialah mengenal ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu akhir zaman. Baik. Maka ilmu ini tidak dapat tidak, tuan-tuan, mestilah menatijahkan samarah dia. Apakah samarah kepada ilmu? Ilmu itu, samarah bagi ilmu, buah kepada ilmu itu ialah amal. Al-ilmu bila amal kasyajarah bila samarah. Ilmu tanpa amal seperti mana pokok tanpa buah. Amal. Baik. Jadi sebaik-baik amal itu apa? Sebaik-baik amal ialah dakwah. Al-amal marbutun bid-da'wati ila Allah. Amal itu mesti diikat dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan, kita
umat yang terkemudian, umat Muhammad ini, kenapa kita dilabelkan, diberikan gelaran sebagai umat yang terbaik daripada umat-umat yang terdahulu. Kerana apa? Kerana ada kerja dakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu dilewatkan. Allah Taala mentakdimkan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian barulah Allah Taala menyebut tentang iman. Kerana apa? Kata ulama, kerana iman ini ada pada umat-umat yang terdahulu. Tapi amar ma'ruf nahi munkar, kerja dakwah ini ada pada umat terkemudian, khususiyah bagi umat Muhammad. Kerana itulah syaraf umat Muhammad ini dengan khaira ummah, dengan kerja dakwah. Dengan kerja dakwah. Ilmu menatijahkan amal, amal itu diikat dengan kerja dakwah. Baik. Jadi ketiga-tiga kelompok ini yang disebutkan hadis yang saya baca tadi, ketiga-tiga kelompok ini berbeza dari segi peringkat. Ada yang berada di kedudukan yang pertama, ada yang berada di kedudukan yang kedua, ada berada di kedudukan yang ketiga. Kenapa mereka berbeza dari segi kedudukan? Dalam kedudukan mereka dalam umat Muhammad, kerana kerja dakwah, kerana alat-alat dakwah. Kelompok yang pertama berjaya kerana mereka itu berdakwah dengan lisannya, wa yadihi, dengan tangannya, wa qalbihi, dan hatinya. Dia dakwah dengan lisan, dengan percakapan, dengan nasihat, dengan hiwar, dengan munaqasyah. Yadihi, dengan tangannya, yakni dengan kekuasaannya, wa qalbihi, dan dengan hatinya. Yang berada di kelompok yang kedua, lelaki yang mengenal agama Allah Ta'ala, fasaddaqa bih, dan dia membenarkannya. Kerana yang kedua ini berada di peringkat yang kedua dalam umat Muhammad, dalam syaraf umat Muhammad, kerana dia saddaqa bih. Dia berdakwah dengan tasdik. Tasdik dengan membenarkan. Maksud membenarkan di sini ialah tasdiqu bil qalbi. Dengan membenarkan dengan hati. Dan kata ulama, tidak akan menjadi tasdik sesuatu itu kecuali diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan, dengan perkataan. Maka yang kedua ini berjaya disebabkan dia berdakwah dengan lisan dan dengan hati. Dan yang ketiga, warajulun arafa dinallah. Yang ketiga berjaya, dia berjaya kerana dia mengenal agama Allah Ta'ala, fasakat. Dia diam. Dia diam. Fa in ra'a man ya'malu bi khairin, maka sekiranya dia melihat orang berbuat kebaikan, ahabbahu alaih, dia suka kepada kebaikan tersebut. Dia suka dengan apa? Dengan hati. Dia tak cakap, dia tak ada kuasa, dia tak bercakap. Tapi dia tengok orang buat majlis taklim, dia suka. Orang pakai jubah serban, dia suka. Dia tengok ulama-ulama, dia gembira. Ini orang berjaya. Wa in ra'a man ya'malu bi batilin, maka sekiranya dia melihat orang berbuat kebatilan, abghadahu alaih, maka dia benci kepada perbuatan tersebut. Maka dia benci dengan hati, dia suka pun dengan hati. Jadi kelompok yang ketiga, dia berjaya kerana dia ada amar ma'ruf nahi munkar dengan hati. Yang kedua, dia ada amar ma'ruf nahi munkar dengan hati dan dengan lidah. Yang pertama, dia berjaya mencapai syaraf ummah Muhammad, kemuliaan umat Muhammad, kerana dia berdakwah dengan lisan, dengan kekuasaan, dan dengan hatinya. Fadzalika allazi yanju ala ibtanih, maka dia berjaya kerana menyembunyikan perkara tersebut. Jadi inilah solusi kepada penyelesaian isu-isu bala ataupun ujian akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu saja tazkirah kuliah online saya pada malam yang penuh barakah ini. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas kekurangan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah. SPJM, ke arah pengurusan jenazah patuh syariah profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia.